Hai semua, untuk siri pertama Bijak Kewangan kali ini, kita akan cuba untuk memahami konsep inflasi dan apa kaitannya terhadap inflasi dengan kita di Malaysia. Secara umum, inflasi bermaksud penurunan purchasing power atau kuasa beli sesuatu mata wang kerana kenaikan harga bakul barangan. Bakul barangan adalah penunjuk aras yang melitupi barangan dan servis harian yang digunapakai oleh rakyat Malaysia sendiri. Ia terdiri dari beberapa kategori yang ditetapkan oleh kerajaan seperti makanan, minuman, pakaian, bil-bil rumah, kesihatan, pengangkutan, pendidikan dan lain-lain lagi. Harga bakul barangan ini juga dipanggil sebagai indeks harga pengguna. Kaitannya dengan inflasi adalah semakin tinggi indeks harga pengguna, maksudnya semakin tinggilah kadar inflasi negara kita. Secara numerikal, inflasi dikira dengan menggunakan formula yang berikut. Indeks harga pengguna semasa dibahagi dengan indeks harga pengguna sebelum dan dirakam dengan 100 untuk mendapatkan peratusannya. Peratusan inilah yang kita gunakan sebagai penanda aras kadar inflasi negara kita. Indeks harga pengguna dan kadar inflasi negara diukur setiap bulan. Tetapi sebagai pengguna bijak, cukuplah untuk kita mengenal pasti purata kadar inflasi tahunan bagi mengatur strategi kewangan kita. Ada 3 sebab utama yang menentukan kadar inflasi sesuatu negara. Yang pertama adalah tarikan permintaan atau demand pull. Ini terjadi apabila permintaan terhadap sesuatu barangan atau servis adalah lebih tinggi dari kadar pengeluarannya. Atau lebih mudah, demand lebih tinggi dari supply dan menyebabkan harga barang atau servis itu meningkat. Kedua adalah cost push atau penolakan harga. Ini bermaksud inflasi boleh berlaku jika kos pengeluaran barang atau servis itu meningkat. Ia berpunca dari kenaikan harga barang mentah lokal atau import, peningkatan cukai dan kenaikan bayaran tenaga kerja. Yang ketiga adalah built-in inflation. Ini terjadi melalui rakyat sebuah negara yang menjangkakan harga barang dan servis akan terus menaik pada masa hadapan. Jadi, mereka akan meminta gaji yang lebih tinggi untuk menampung kehidupan mereka. Apabila gaji meningkat, harga barangan pula akan terus meningkat dan proses ini akan terus berulang dalam satu pusingan. Kesan inflasi dari sudut pengguna jelas apabila kadar inflasi negara kita semakin tinggi, barangan yang kita biasa beli setiap hari akan menjadi lebih mahal dan penggunaan wang setiap bulan juga akan bertambah. Seterusnya, aset-aset kita yang dinilai menggunakan mata wang ringgit juga akan kurang dari segi nilainya. Contoh yang paling mudah adalah wang simpanan kita. Jika wang simpanan kita tidak menghasilkan dividen atau pulangan yang melebihi daripada kadar inflasi, walaupun nilai simpanan kita masih sama, tetapi kebolehan membeli kita akan berkurangan disebabkan pertambahan harga. Dari sudut pelaburan pula, mana-mana pelaburan yang melibatkan mata wang seperti bond dan sukuk juga akan berkurangan nilainya disebabkan kenaikan inflasi. Pelabur-pelabur yang lebih berpengalaman akan lebih memahami situasi inflasi dan kebanyakannya akan meletakkan pelaburan yang dapat melindungi nilai terhadap inflasi atau hedging against inflation. Ini termasuk pelaburan emas, komoditi, amanah pelaburan hartanah atau REIT. Jadi penting untuk kita rakyat Malaysia memahami maksud inflasi untuk kita pastikan simpanan dan perbelanjaan kita sentiasa dilindungi dari kesan inflasi.